أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi diberikan kepada kita nikmat nyawa dan nafas. Tiap-tiap nyawa dan nafas selayaknya kita syukuri, selayaknya kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap helaan nafas kita keluar dan masuk, wajib kita syukuri. Yang mudah-mudahan setiap keluar dan masuk itu ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa di dalam ketaatan pada Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah sekali lagi kita bersiaran secara online dalam kuliah Maghrib untuk kita membincangkan kitab Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada bab menjaga lidah insya-Allah malam ni Jadi insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita telah masuk dalam bahagian yang kedua dalam pengajian yang lepas, iaitu berkenaan dengan adab-adab kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian pertama telah kita selesai, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan kita masuk pada cara-cara ataupun bahagian yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Jadi kita bermula dengan maksiat yang zahir, 7 anggota yang mana kita kenali sebagai 7 jalan untuk kita jaga di atas dunia, kerana daripada 7 anggota itulah menyebabkan sama ada kita masuk ke dalam syurga Allah ataupun kita masuk ke dalam neraka Allah wal-iyadu billah. Jadi kita masuk hari ini untuk menjaga anggota yang ketiga. Pertama menjaga mata, kedua menjaga telinga telah kita huraikan, dan yang ketiga pada malam ini kita masuk kepada menjaga lidah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi yang ketiga anggota yang mesti kita jaga untuk kita tegah diri kita daripada apa? Daripada dikurangkan pahala, daripada kehilangan pahala, ataupun daripada sia-sia daripada amalan-amal kita. Kita banyak buat amal baik, tapi terkadang dengan sebab mulut kita ini menyebabkan gugur pahala-pahala kita. Pahala solat kita, sedekah kita, kita mengaji, tapi kita bila tak jaga lidah ini suatu masalah yang besar. Kerana itu Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan menjaga lidah ini perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bagimu akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya. Jadi lidah itu dipanggil sebagai al-lisan, al-lisanu, disebut lidah. Lidah ini suatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, alat, sebagai alat untuk kita bertutur, berbicara, sebagai alat untuk kita berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Sebab itu kita kena banyak syukur pada Allah bila mana Allah Ta'ala masih kekalkan lidah kita dalam keadaan yang baik. Kalau kita lihat lidah ni, ni ulama
ulama tasawuf sebut lidah ni apa? Lidah ini merupakan suatu anggota yang tidak bertulang. Okay, mana-mana anggota lah dekat dalam tubuh kita ni ada tulang dia tuan-tuan. Ada tulang. Maksud tulang tu sama ada tulang yang keras atau tulang yang lembut. Contohlah kita kata telinga ni kan. Telinga ni ada keras dia juga, tapi lidah ni tak ada tulang. Ya, sehingga ulama sebut apa dia? Kenapa Allah Ta'ala tidak meletakkan tulang kepada lidah? Supaya manusia itu tidak ada alasan untuk dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau dekat akhirat kan Allah tanya, kenapa kau tak berzikir atas dunia? Tak, minta maaf ya Allah, dekat dunia lidah aku patah. Tulang lidah aku patah. Jadi ataupun terkehil ataupun terseliuh lidah aku. Jadi aku tak boleh berzikir kepada Allah. Jadi tidak ada istilah begitu. Sebab itu lidah ini walaupun kita kata setiap hari dia bertutur, dia bercakap, dia tak pernah penat lidah kita ni. Allah Ta'ala bagi pula pelincir dia, iaitu air liur. Dan lidah ini jugalah nanti dikala kita dalam keadaan sakaratul maut, tidak ada lagi anggota yang boleh bergerak melainkan lidah dengan izin Allah Ta'ala untuk kita mengucapkan la ilaha illallah. Sebab itu kita kena jaga elok-elok lidah ni. Bagaimana nak menjaganya? Bagaimana kita nak jaga? Litukthira bihi zikrullah, iaitu dengan kita memperbanyak zikrullah, wa tilawata kitabihi, dan juga membaca Al-Quran dan membimbing manusia. Wa tursyida bihi, membimbing manusia ke mana? Ini lidah kita ni membimbing, menyuruh, mengajak, menasihati, bercakap baik, supaya apa? Supaya dapat memberikan bimbingan kepada manusia. Dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu. Ini segi keduniaan dia. Urusan dunia kita, kita gunakan lidah untuk berniaga, kita gunakan lidah untuk bersembang, bercakap. Lagi-lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana kita mula daripada bangun pagi, Nabi SAW mengajar lidah kita ni supaya apa? Supaya zikrullah, membaca doa bangun tidur. Ini Imam Ghazali dah sebut di awal kitab ini. Dan sehingga kita nak tidur, maka anggota yang terakhir juga yang bertasbih, berzikir, bertahmid, mengucapkan doa kepada Allah adalah lidah. Kadang-kadang mata dah pejam dah, tapi lidah kita masih lagi membaca doa tidur, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Sebab itu nikmat yang sangat besar ni kita kena hargai. Baik. Kemudian apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak bersyukur terhadap nikmat. Sebab itu lidah kita ni jangan kita guna pada apa? Pada perkara-perkara yang ditegah. Apa dia? Nanti ada 8 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali ditegah untuk kita gunakan lidah kita. Dan lidahmu adalah anggota yang paling berkesan di atas dirimu dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Sebab itu kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Haddad rahimahullah, beliau menyebutkan, kalau tak silap, seingat saya ada disebut di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adab sulukil murid. Itu disebutkan apa? Dalam kitab adab sulukil murid, Imam Haddad rahimahullah menyebutkan lisan jirmuhu saghirun. Lidah itu dia punya jirim dia kecil aja. Wa jurmuhu kabirun. Tetapi dia punya dosa boleh jadi besar dengan sebab kita tidak menjaga lidah itu. Sebab itu dalam pepatah orang Melayu, dalam pepatah kita disebutkan apa? Lidah itu lebih tajam daripada mata pedang. Jadi disebutkan oleh Imam Ghazali di sini berapa ramai nanti orang yang akan dihumbankan di dalam api neraka Jahannam disebabkan jenayah lidah-lidah mereka. Sabda Nabi SAW, innar rajula la yatakallamu bil kalimat, la yatakallamu bil kalimati, ada seorang, sesungguhnya seorang itu terkadang dia bercakap dengan percakapan liyudhika biha ashabuh, liyudhika biha ashabahu, yang mana percakapan dia itu konon-kononnya dia nak buat lawak, konon-kononnya dia nak bagi rasa seronok kepada sahabat dia, supaya orang suka kepada dia, fayahwi biha fi qa'ri jahannama, tetapi nanti dia tidak menyangka fayahwi biha, rupa-rupanya
perkataan tadi menyebabkan apa? Dia dihumban fi qa'ri jahannam. Di dalam maknanya dihumban ke dalam jurang neraka Jahannam sab'ina kharifan, yang mana nak sampai ke dasar neraka Jahannam ini selama 70 tahun. Wal'iyadu billah, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila nak berlawak pun ada adab nak berlawak, nak buat nak apa kata bercanda, nak apa kita panggil, nak menggembirakan hati orang tu, ada adab-adabnya. Antaranya kalau kita nak buat lawak, contohnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Nabi ni orang yang terlalu serius, tidak, ya. Ada kalanya Nabi bersenda gurau dengan para sahabat, bersenda gurau, berjenaka, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap sesuatu melainkan yang benar. Hatta di dalam jenaka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi bercakap yang benar. Ini sebagai contoh. Dan hari ini banyak daripada kita nak buat lawak lah kononnya, tapi rupa-rupanya lawak lawak bodoh, ataupun lawak yang sia-sia. Yang inilah yang kita takut sebenarnya, disebabkan lidah-lidah kita ini, ya, sehingga ada kalanya membuat lawak pada perkara-perkara agama. Ini benda yang sangat sensitif. Kita buat main berkenaan dengan solat, kita buat main dengan urusan akhirat, sehingga menjadi bahan lawak. Jadi sebenarnya itu juga ditegah. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tentera Islam gugur di medan perang. Orang kata dia ni masya-Allah, ya, untungnya orang ni, sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untung ya Rasulullah orang ni, kerana apa? Dia telah mati syahid, dia telah mendapat syurga. Untung sekali orang itu, katanya. Yang mendengar ucapan sahabat ini, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, apa Rasulullah sebut? Ya, belum tentu, katanya. Kerana boleh jadi ia pernah bercakap perkara yang tidak berfaedah, ataupun ia bakhil daripada memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Jadi sebab itu, ya, apabila kita melihat, ya, apabila kita melihat apa yang kita sebut ini, nak kata terlalu banyak perkara yang kita sebut yang, ya, kita pun tak tahu bermanfaat ataupun sia-sia. Kita boleh lihatlah dalam seluruh kehidupan kita. Sebab itu antara bentuk untuk kita, ya, menundukkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk melahirkan sikap kehambaan adalah dengan adanya sifat malu. Malu ni maksudnya apa? Hatta lidah kita pun, kita nak cakap sia-sia pun kita takut. Kita takut rugi nanti. Menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita terpaksa bertanggungjawab di atas kata-kata kita di akhirat. Bagaimana Ustaz? Saya ni orang jenis banyak gelak, Ustaz. Jenis banyak gelak kan? Gelak kan seronok, menghiburkan hati. Adakah tak boleh langsung gelak, berhibur? Ya, tidaklah begitu. Islam tidaklah memberatkan begitu. Ya, akan tetapi kalau kita lihat bagaimana peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, ada sahabat sedang berkumpul bercerita tentang hal ehwal keduniaan ketika itu, ya, sambil seronok dan tertawa. Lalu kebetulan di jalan itu dilalui oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW, ya, bertanya apa yang kalian bincangkan, sehingga rasa seronok begini. Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda kepada dia dalam mafhum hadis, sekiranya kamu tahu, nescaya, ya, kamu akan banyak menangis daripada banyak ketawa. Maksudnya kalau kita sedar hakikat hidup ni, nescaya kita akan banyak menangis daripada ketawa. Tengok apa sahabat Nabi respon kepada Nabi SAW. Ya, adakah sahabat kata takkan tak boleh kot ya Rasulullah, kan? Ataupun ada sahabat yang mungkin protes dengan jawapan Nabi SAW? Jawapannya tidak. Apa sahabat, ya, apa sahabat ni bertanya kepada Nabi SAW, ya, apa dia tanya? Dia kata, ya Rasulullah, ya, apakah kafarah ataupun apakah kita panggil penghapus kepada gelak-gelak kami yang kami dah banyak gelak ni. Kami banyak ada gelak dalam majlis ni. Apa kafarah dia? Maka, ya, apa jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kamu menangis sebanyak mana kamu ketawa. Tak? Kita seronok kan hidup kat dunia ni, masya-Allah. Ya, jadi
maksudnya apa dia? Iaitu bertaubatlah. Banyak bertaubat daripada perkara yang perkara yang sia-sia. Banyakkan perkara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita dah gelak, kita dah banyak leka, maka jalannya adalah memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menyesal, kita banyak menangis, itu sudah sudah dianggap sebagai pengampunan. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa. Kerana di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahawa penyesalan an-nadam itu merupakan taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesal, rasa sedih. Maksudnya apa? Maksudnya kita rasa kehidupan kita ni, kita sudah buat persediaan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, jagalah lidah daripada 8 perkara. Apa 8 perkara ini? Yang pertama adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah berbohong. Al-kadhibu dipanggil. Al-kadhibu. Jaga daripada berbohong. Fahfaz minhu lisanaka fil jaddi wal hazli. Maka jagalah lidah kamu daripada al-kadhibu, berbohong. Maka jagalah dia. Jagalah lidah ini dalam janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh. Jaga daripada berbohong sama ada bersungguh-sungguh, wal hazal, ataupun secara bergurau. Berbohong pun tak boleh. Apatah lagi bercakap berbohong dengan sungguh-sungguh. Orang yang berbohong ni mula-mula dia takut, tapi bila kebohongan dia berjaya, maka dia berani. Dia berani, orang tak ada apa-apa ni, aku dah berjaya tipu ni. Jadi ini antara sifat dipanggil madhmumah, sifat yang buruk. Dia tahu pula bohong tu menjadi, maka dia jadi kebiasaan. Jangan kau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau, nanti akhirnya engkau akan berbohong betul-betul. Itu bahayanya. Jangan biasakan berbohong dalam bergurau. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah harga diri. Hilanglah harga diri. Baik, macam mana tak nak berbohong? Pertama, diamlah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW juga disebut dalam mafhum hadis, man samata, siapa yang diam najah. Siapa yang diam najah. Apa najah? Berjaya. Maknanya bukan diam saja. Isteri tanya, bang, hari ni nak makan apa? Diam aja. Bukan begitu. Ataupun kita tanya isteri kita, kan, hari ni ayang nak makan apa? Diam. Tidak begitu. Maknanya bercakap benda-benda yang perlu. Inilah akhlak Nabi SAW dalam menjaga. Nabi nak tunjuk cara menjaga lidah. Jadi diam itu, kata ulama, fis samti, di dalam diam itu ada apa? Ada sab'atu alaf, ada 7,000 khair, kebaikan. Ada 7,000 kebaikan. Jadi diam itu sebagai ubat. Tapi nak bercakap juga Ustaz. Bercakap pula yang betul tak apa. Kalau kita rasa nak berbohong, baik kita diam. Rasa nak berbohong, kita diam. Itu cara dia. Kerana bila kita dah berjaya berbohong, maka berbohong itu rasa jadi seronok. Berbohong itu rasa jadi seronok. Diam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, bila kita diam, itu bukan bermaksud kita tak tahu, tetapi diam itu sebenarnya alamat kepada orang yang tahu. Alamat kepada orang alim. Banyak diam daripada berkata-kata. Yang kedua, menyalahi janji. Ini kita ringkaskan saja. Yang kedua, menyalahi janji. Jadi jangan jangan kita menyalahi janji. Kemudian jangan sesekali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Jangan hanya kita buat baik ketika kita dah berjanji. Jangan kita berjanji itu maknanya nak buat baik je janji. Maknanya kalau tak janji tak buat baik. Jangan begitu.
Taib. Jadi al-wafa'u bil ahdi, iaitu menunaikan janji, itu sebahagian daripada syiar orang yang beriman. Jika engkau terpaksa mengikat janji, maka engkau mestilah berhati-hati. Janji ni bahaya. Ya, janji ni lebih kepada, contoh kita katalah, kita kata wallahi, contoh kan, kita janji atau kita bersumpah. Ini benda yang sangat bahaya. Jadi kalau kita lihat, ya, bahawa lidah kita ni bukanlah sekadar kita nak guna berjanji saja. Bahkan kita gunakan dalam perkara-perkara kebaikan, bercakap yang baik, tidak berjanji pun tak apa. Kita menyebutkan insya-Allah. Insya-Allah. Bila kita nak berjanji sesuatu tu, titipkan insya-Allah. Itu penting sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan untuk kita melaksanakan janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi", tiga bila ada padanya itu, fahuwa munafiqun, itulah tanda dia orang munafik. Maksud munafik ni adalah munafik amalan, bukan munafik akidah, munafik amal. Kita kena beza kan. Jangan bila orang ada sifat ni, kita kata ini munafik akidah, dia tidak. Yang munafik akidah ni seperti di zaman Nabi SAW, ataupun mungkin ada zaman ni. Cuma zaman ni kalau kita tengok, ya, kebanyakannya munafik itu adalah munafik pada amalan dia. Wa in sama wa salla, walaupun dia berpuasa dan juga solat. Ya, dia puasa, solat, tapi tiga ni ada, itu tanda-tanda dia munafik pada amalan dia. Iaitu man idza haddatha kadzaba, siapa yang bercakap, maknanya apabila dia bercakap, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia membuat janji, dia apa? Dia mengingkarinya. Akhlafa, membelakanginya. Wa idza tumina, bila dia diberi amanah, khana, dia apa? Dia khianat. Yang ni lah, tiga ini sebagai tanda-tanda kemunafikan. Jadi tanda ni boleh jadi ada pada diri kita. Tanda ni boleh ada pada diri kita. Jadi bagaimana kaedah untuk kita tidak mahu nak berjanji? Maknanya kalau kita janji tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan, iaitu samalah bila apalah yang kita sebut tadi, iaitu apa? Menyebutkan insya-Allah. Sebutkan insya-Allah bila mana kita nak berjanji sesuatu. Nak berjanji ni bukan mudah, ya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah al-ghibatu, iaitu ghibah. Apa ghibah? Mengumpat. Sifat mengumpat ini, mengumpat ini merupakan maksiat kepada lidah. Ya. Dosa mengumpat itu adalah lebih berat daripada 30 kali berzina, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Ini disebutkan di dalam hadis. Maknanya berat sungguh apabila mengumpat seseorang. Sebab itu jangan main-main, ya, bila kita kata mengumpat ni biasa, gosip-gosip ni bahaya sebenarnya, ya. Benda-benda yang kalau kita berkata itu tidak benar, menjadi mengumpat. Dan dosa mengumpat ini juga disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Maknanya, ya, mengumpat ini apabila kita bercakap dengan orang lain. Contoh seseorang tu tak ada di situ, kita bercakap tentang dia, tentang keburukan dia, contoh dia tidak suka, maka itulah dipanggil sebagai mengumpat. Maka engkau dikira seorang pengumpat yang zalim. Yang mendengar pun dikira dosa mengumpat, yang mengumpat itu lagi mengumpat. Jadi bila ada orang nak mengumpat, cepat-cepat tutup telinga. Maknanya beredarlah daripada kawasan tersebut. Dan juga jauhi cara umpatan. Cara umpatan, yakni perli. Jauhi daripada perli memerli. Ya, ulama su, iaitulah umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas, tetapi mempunyai makna yang sangat tajam.
Contohnya, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau jawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Sebenarnya saya sangat berduka cita dengan apa yang telah dilakukannya. Ini contoh, ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada jenis yang dipanggil mengumpat, ada jenis yang dipanggil perlian. Jadi dua-dua ni mesti dijauhi. Ya, perli ni sama ada orangnya tak ada ataupun orangnya ada di depan kita. Jadi bahasa isyarat ataupun kita panggil bahasa kinayah ni sebenarnya bahasa yang lebih sampai. Tetapi jangan kita gunakan, ya, maknanya untuk memerli ataupun mengumpat orang lain. Taib. Ya, kadang-kadang bila kita memerli seseorang tanpa menyebut namanya, ya, itu sebenarnya akan menimbulkan apa? Keraguan. Akan menimbulkan keraguan kepada orang lain. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mengumpat sebagian kamu yang lain. Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu menyukai di antara kamu itu ayyakula lahma akhihi maita, ya, untuk makan daging ataupun makan daging saudaramu yang telah mati, fakarihtumuh, ya, maka sudah tentu kamu merasa jijik. Maka bila mana Allah Taala menyebutkan, ya, akan dosa mengumpat itu, seolah-olah orang makan daging saudaranya sendiri, ya, maka tak ada orang yang akan sanggup melihat dosanya. Sebab itulah Allah memberikan contoh seperti itu. Maknanya dosanya bersangatan hebat. Dan disebut dalam mafhum hadis tadi, lebih teruk daripada apa? Daripada 30 kali berzina. Tak, berzina, kita dengar zina pun kita dah jijik, apatah lagi 30 kali, apatah lagi makan daging manusia, ya, daging saudara sendiri pula. Jadi nak sebutkan Allah Ta'ala dan Nabi SAW memberi makna-makna kiasan seperti itu supaya kita memikirkan apa? Dosanya yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hindarilah penyakit ghibah ini. Sebab itu bila kita mengumpat ada orang yang menyetujui umpatan kita, maka kita rasa seronok. Yang ni yang tak bagus sebenarnya. Ya, ada pula penyokong geng kaki umpat contohnya, ataupun dalam bahasa Melayu geng membawang kata dia. Ini jadi trend dah sama sekali. Ya. Jadi kata ulama, kalau kita nak mengumpat, baik kita mengumpat abah kita atau mak kita sendiri. Kenapa pula Ustaz? Supaya kita bagi pahala pada mereka. Ingat, orang yang kita umpat itu, ya, orang yang kita umpat itu, sekiranya mereka tidak memaafkan, maka mereka yang akan kumpul pahala-pahala kita ketika mana di akhirat. Sebab itu apabila kita mengetahui orang mengumpat kita, maka kita ucapkan terima kasih kepada orang tu, kerana dia telah memberi pahala kepada kita. Kalau ulama-ulama dulu, ya, dia tahu ada orang mengumpat dia akan ziarah rumah orang tu, akan bawa kurma, bawa hadiah bagi orang tu, sehingga orang tu tertanya-tanya, kenapa dia bagi hadiah kat aku? Ya, lalu ulama tu bagi tahu, terima kasih, ya, Tuhan telah banyak menambahkan pahala saya. Ini contoh, ya. Nak sebut bila kita nak mengumpat ni, ulama sebut bila kita rasa kita nak mengumpat, apa nak buat? Kita gigit lidah kita dulu. Kita nak mengumpat orang ni, kita gigit lidah kita dulu. Sakitlah Ustaz. Itu baru lidah sendiri, kan? Kita gigit lidah pun dah sakit, apatah lagi balasan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita tidak menjaga lidah. Yang ni kena faham betul-betul. Jadi mengumpat ini, ya, kalau kita lihat dari segi umumnya, ya, mengumpat ni kalau kita lihat dari segi umumnya, bahawa ia suatu perkara yang ditegah dalam agama. Berbeza, ya, kalau kita lihat ada perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita membuka aib. Kita kata mengumpat jugalah.
Contoh, ni benda-benda yang dibenarkan. Contoh seorang isteri yang apa, yang mungkin mengalami tekanan ataupun suami mengalami tekanan kerana perangai isteri buruknya, perangai suami buruknya, datang kepada gurunya bagi tahu macam mana guru ataupun macam mana tuang kadi, isteri saya ni macam ni macam ni. Di situ diharuskan untuk kita apa? Untuk kita menceritakan keaiban dengan syarat apa? Dengan syarat untuk islah. Untuk islah, untuk memperbaiki. Jadi kalau kita tak ceritakan keburukan isteri atau suami kita pada hakim atau qadi ataupun pada orang yang kita nak islah itu, contoh guru kita dan sebagainya, maka macam mana nak berlaku islah? Jadi dibenarkan dalam agama untuk kita menyebut keburukan ketika mana berlaku apa? Ketika mana berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerosakan di dalam kehidupan kita, dalam kekeluargaan kita. Itu perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita mengumpat. Bila kata dibenarkan ni, ada beberapa dawabit, beberapa poin yang ulama-ulama letak. Itu salah satu contoh. Antara yang lain dibenarkan mengumpat di sini. Maksud benar ni bukan selalu, tidak, diharuskan pada beberapa tempat. Antaranya tadi, iaitu bila kita nak bincang untuk islah seseorang, itu kepada hakim dan sebagainya, memperbaiki hubungan, itu dibenarkan. Ataupun kita bermesyuarat sesama kawan-kawan kita, ahli-ahli taman, berlaku maksiat, berlaku kecurian, berlaku keburukan di kawasan taman ataupun kampung kita, kita bermesyuarat dengan menyebutkan keburukan, boleh hukumnya harus. Tapi jangan dijaja pula keluar. Ini contoh. Dibenarkan tadi, minta fatwa boleh, untuk buat islah, mesyuarat boleh, ataupun dengan kita memberitahu kepada orang tentang kezaliman dia ni terkenal dengan zalim, boleh kita beritahu walaupun dia tak ada di situ. Ini hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, yang terakhir, kita ada 8 hari ni kita sebut 4 dulu, sebahagian ada 8 cara untuk yang ditegah. Maknanya lidah kita ni jangan kita melakukan 8 perkara ini. Yang ketiga tadi mengumpat al-ghibatu, dan yang keempat adalah berdebat. Berdebat ataupun bertengkar. Berdebat ataupun bertengkar. Ini juga ditegah. Masuk berdebat ini berbantah dalam perkara-perkara yang yang sia-sia. Contoh dia, perkara-perkara ini adalah menyakitkan hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya. Membodohkan orang, berdebat yang sia-sia, dipanggil jidal. Jidal ni maknanya berdebat perkara-perkara yang membawa kepada keburukan, membodohkan diri. Dan juga antara lain memuji diri sendiri. Ini sebagai contoh, menganggap dia saja yang betul. Jadi berdebat ni buang masa, buang pahala, pada perkara yang sia-sia. Kalau kita nak berdebat perkara-perkara agama, mesti berdebat dia ada adabul munadharah, ada adab perdebatan. Ni ulama yang susun. Bukan boleh kita berdebat. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, walaupun lidah kita tak bercakap, tapi dalam media sosial, minta maaf sebut, dalam Facebook, kalau kita tengok di komen-komen, kebanyakan netizen, kalau kita tengok kan, ucapan dia Masya Allah, itulah hati dia. Cakap yang begini, pada begini, orang begini, yang bercakap tu seolah-olah tidak ada batas. Sedang dia tidak sedar, semua tu dicatat oleh Raqib dan Atid. Sabda Nabi SAW, man tarakal mira'a, siapa yang meninggalkan mira', berbantah-bantah, yang meninggalkan perbalahan, wa huwa mubtil, sedangkan dia di pihak yang salah. Dia tahu dia salah, malas nak menegakkan benar yang basah. Dah salah tu salah sudah, terimalah. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, Allah akan membina baginya sebuah rumah di tepian syurga. Syurga ni luas, tapi dia cantik, dan namanya syurga, kat mana-mana pun cantik. Jadi dibuatkan rumah oleh Allah di tepi syurga. Ini bagi orang yang bersalah dan dia tak mahu
Dia tidak mahu berdebat, tidak mahu bertengkar. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia di pihak yang benar, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah membinakan sebuah rumah yang tinggi tempatnya di dalam syurga. Baik, kita dah masuk kepada waktu Isyak. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada hari Ahad insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini dapat menambahkan lagi sifat kerendahan diri kita pada Allah, dapat menyelesaikan masalah lidah kita yang mungkin kita tidak tahu bagaimana, apakah perkara yang patut kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat buat diri saya dan kita semua insya-Allah. Sekadar itu, bertemu lagi pada sesi akan datang. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah hina kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.